Jadi alhamdulillah tuan-tuan, hadirin hadirat muslim muslimat, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan taufik hidayah dan inayah. Masih lagi Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita, bagi kita afiah. Dan insya-Allah pada malam ini surah seterusnya lah. Surah Ali Imran. Kita sudah bicara panjang dah, sepatutnya sekali dua kali kuliah surah Baqarah ni. Tapi sebulan lebih rasa bahagian Baqarah saja. Tapi walau bagaimanapun hadirin hadirat muslim muslimat, sebab surah Baqarah ni begitu penting sekali. Dia pun surah yang paling panjang sekali. Jadi kita sudah ada gambarnya dah, kita sudah bicara dah, muzakarah dah. Dan kenapa betapa hikmahnya Allah Subhanahu wa taala letak surah Baqarah ni surah yang kedua. Letak surah Baqarah surah yang kedua. Sebab surah ni sebagai asas, sebagai tapak gapo dia kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi surah yang sempurna bagi tahu pada kita bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala seharusnya. Cara nak beribadat pada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana nak bina hubungan sesama kita. Bagaimana nak bina keluarga kita bila berlaku masalah. Dan bagaimana untuk memperjuangkan agama ni. Minggu lepas kita sampai ayat berkenaan dengan bila semua sudah beres dah, hubungan dengan Allah beres dah, hubungan sama-sama kita beres dah, nak bina keluarga pun tahu dah, bila berlaku masalah nak ke mana nak selesai tahu dah. Maka orang Islam ni Allah Subhanahu wa taala perintah pada kita supaya berjuang. Ni umat jihad, umat yang berjuang. Umat yang ada maksud hidup yang sangat tinggi iaitu untuk sampai ke agama Allah Subhanahu wa taala ke seluruh alam. Dan ini tanggungjawab kita. Jadi nak berjuang ni dia kena ada pemimpin. Ada syarat bagi pemimpin Allah Taala jelaskan. Kemudian pemimpin pun ada syarat dia, pengikut pun ada syarat dia juga, baru dapat bergerak. Jadi bila nak bergerak, maka mari ayat infak. Di samping itu sebelum tu cerita tentang Allah semua, kebesaran Allah, ayat kursi. Sebab ini sebagai pemangking, sebagai asas, sebagai dasar untuk menggerakkan kita. Dalam surah Baqarah ni perkara paling utama sekali yang kita kena faham bahawa kita ni hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita sepatut taat pada Allah Subhanahu wa taala, serah diri pada Allah Subhanahu wa taala seperti mana seekor lembu serah diri pada tuan dia. Taslim pada Allah Subhanahu wa taala. Ini ajaran pati daripada surah Baqarah. Dan nama pun Baqarah, nama pun lembu. Satu dia sudut ilmu Allah yang begitu tinggi, yang begitu luas, yang patut kita berpegang dengan dia. Patut kita puas hati. Dia kena ada tuan. Kita kena ada satu zat yang mana tempat kita bergantung, dan tidak ada benda lain dah Allah dah. Tentu orang lain kita tak boleh jadikan sebagai tempat kita bergantung. Orang lain kita boleh putus asa. Kita boleh putus asa dengan ayah kita, hatta dengan isteri kita, dengan suami kita, dengan anak kita, dengan sayang rapat kita. Bahkan Allah SWT bagi kita pada dalam Al-Quran, kita boleh putus asa dengan diri kita sendiri. Dengan diri kita boleh putus asa. Satu-satunya zat yang kita tak boleh putus asa Allah SWT. Jadi kalau kita jadikan Allah sebagai tempat gantung Allah, maka kita tidak akan rebah. Sebab tempat gantung Allah SWT kuat. Sebab tu ayat kursi kan? Ayat kursi Allah Ta'ala jelaskan. Tadi ayat kursi ni tentang Allah belakang. Bagaimana Allah kita semua hari-hari ni, bagaimana kudrat dia, bagaimana ilmu dia, bagaimana sifat dia. Kemudian Allah datangkan ayat la ikraha fid din. Lepas ayat kursi kan, tidak ada paksaan. Allah Ta'ala tidak berhajat pada siapa-siapa. Allah Ta'ala tidak berhajat pada ibadat kita. Allah Ta'ala jadikan dunia tempat ujian. Kita taat, tidak menambah kemuliaan dia. Kita derhaka, tidak mengurai kemuliaan dia. Tapi Allah Ta'ala sudah buat kanun dunia ni tempat ujian. Dia ujian Allah SWT, ikhtiariah yang Allah Ta'ala bagi untuk jadi hamba Allah ni pilihan. Sebab Allah Ta'ala bagi tahu tidak ada paksaan dalam agama. Sebab apa? Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Sebab sudah jelas dah. Allah Ta'ala sudah jelas dah pada kita gapo dia Allah Taala nak, gapo dia Allah Taala larang. Kemudian ayat akhir ayat kursi Allah Taala kata apa? Bagi tahu pada kita, faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha. Ini Allah bagi tahu. Siapa dia kufur selain daripada Allah, kufur dengan segala taghut,
kemudian berpegang teguh dengan Allah SWT, maka dia telah berpegang dengan tali yang sangat kukuh. Ni Allah. Dan kita tak perlu bimbang. Maknanya Allah SWT suruh kita ni dengan Allah ni membuta tuli, beriman dengan dia. Tak peduli pada orang lain. Pejam mata, kemah keming. Dia kata kena ada satu zat ni yang mana kita dengan dia ni begitu, dengan penuh taksub, mutlak. Ketaatan itu mutlak. Dia tak perlu bimbang. Dia tak akan jadi rosak. Sebab Allah yang akan suruh perintah pada kita supaya bertanggungjawab terhadap anak, bertanggungjawab terhadap isteri, tidak ada haka pada ibu bapa, berlaku baik pada jiran. Daripada Allah belaka, dia akan mari, dia akan betul. Sebab tu kita sudah belajar dah kan, kita ada mufrad kan tak? Bagaimana Imam Bukhari susun kitab dia. Menurut sekali dengan Allah. Dan cara Nabi tarbiyah para sahabat pun begitu. Tak cerita tentang Allah, kehebatan Allah, kebesaran Allah, biar masuk dalam hati para sahabat kebesaran Allah, dan sehingga keluar daripada mulut para sahabat pertanyaan kepada Nabi kepada, ya Rasulullah, apakah amalan yang paling Allah tak suka, paling Allah tak reda? Bila benda tu sudah masuk dalam hati manusia, maka ketika itu umat ni boleh dibaiki. Sebab itu tak perlu usi. Tapi nak sampai tahap ni, kena usaha. Sebab tu kita kena ada siqah. Sebab tu kita buat contoh, sebab tu Allah Ta'ala letak nama Baqarah ni, taslim pada Allah SWT. Lagu mana contoh seperti mana lembu taslim pada tuai dia, taslim pada Allah SWT. Itu dari sudut zat Allah SWT. Dari sudut orang yang kita kena ikut, kita kena puas hati Nabi SAW. Itu pun kerana perintah Allah. Kita ikut Nabi kerana perintah Allah SWT. Kita ikut Nabi kerana perintah Allah SWT. Jadi surah Baqarah kita sudah bicara cukup sempurna. Ada. Jadi masuk surah Ali Imran. Surah Ali Imran. Ajib ni surah Ali Imran. Kita baca untuk ambil keberkatan majlis kita. Kita baca surah Ali Imran. Muka surat 50. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد. والله عزيز ذو انتقام. والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. لا Surah Ali Imran. Ali ini keluarga, Imran. Surah berkenaan dengan keluarga Imran. Allah SWT letak surah ni, surah yang ketiga, selepas surah Baqarah. Ajib. Surah ni turun selepas surah Anfal. Surah ni
Ketika Nabi hijrah ke Madinah, turun surah Baqarah. Kemudian turun surah Anfal. Sebab dalam surah Anfal ni cerita Badar. Kemudian selepas Anfal, turun surah Ali Imran. Mana dari sudut turunnya, dari sudut susunan turunnya itu larilah. Tak. Tapi Allah SWT letak Ali Imran selepas Baqarah. Dan siapa dia Imran, siapa dia keluarga Ali Imran ni, Nabi tidak jelaskan. Dalam hadis tak ada. Cuma kita tahu bahawa Imran ni tuk kepada Nabi Isa AS, ayah pada Maryam. Itu yang pas. Imran, ayah pada Maryam alaihissalam. Dan mereka ni selepas zaman Nabi Daud. Sebelum ni kisah Nabi Daud kan. Dari Talut Jalut ni, selepas Nabi Musa, ada ramai lagi Nabi yang Allah Ta'ala tak cerita pada kita, tak sebut nama dia. Dari surah Baqarah pun Allah tak sebut. Dari tentera Talut ni ada Nabi Daud alaihissalam. Daripada Nabi Daud ni ada Nabi Sulaiman. Selepas Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Sulaiman bin Daud. Jadi Ali Imran ni selepas Nabi Sulaiman. Selepas Nabi Sulaiman, sezaman dengan Nabi Zakaria alaihi salam. Nabi Zakaria, kemudian Yahya. Di Yahya dengan Nabi Isa ni sekali, satu zaman. Jadi ni keluarga Ali Imran. Keluarga Ali Imran termasuk Zakaria, Yahya, Maryam, Nabi Isa. Ni keluarga pilihan Allah SWT yang Allah telah sebut pada kita. Yang dalam Quran sebut, innallaha astafa Adam wa Nuhan wa Ibrahim wa ala Ibrahim wa ala Imran. Yang Allah telah sebut. Sesungguhnya Allah telah bagi tahu, kami telah pilih Nabi Adam, pilih Nuh, pilih Nabi Ibrahim, pilih keluarga Nabi Ibrahim, dan pilih keluarga Ali Imran sebut. Mana keluarga yang sangat mulia, yang sangat mulia. Maksud surah ni datang selepas Baqarah ni. Surah ni maksud utama dia ajar pada kita ke apa? Sabat, istiqamah di atas perintah Allah SWT. Ini maksud utama surah Ali Imran. Dan tak perlu buat tajuk, sahabat tak perlu pada keluarga Ali Imran. Ni keluarga ni keluarga contoh orang yang mana istiqamah di atas kebenaran. Walaupun keadaan berubah. Walaupun keadaan sudah berubah. Dah selepas Nabi Daud, selepas Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman wafat, dah mula sikit-sikit dah berlaku kerosakan di kalangan Bani Israel, sehingga mereka peringkat sembah Nabi Uzair. Mereka mengatakan Nabi Uzair ni anak Allah. Berlaku kerosakan. Dan keluarga Ali Imran di antara keluarga yang mana istiqamah di atas kebenaran, tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mula keluarga ni dikritik di kalangan ulama-ulama Bani Israel. Yang mana sebab tu Allah Taala letak Ali Imran ni, sebab Imran ni ataupun Nabi Isa sendiri, keluarga dia sendiri, dia mirip dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mirip dengan Nabi. Kalau kita perhati ya, tak mirip dengan keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi di Mekah, di pulau, tidak dihargai, tidak dicaci oleh kaum sendiri, difitnah, macam-macam fitnah. Seperti mana Nabi bagi tahu pada kita kan, aku disakiti, aku ditakuti. Tidak ada sesiapa yang disakiti lebih daripada aku. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Taala cerita surah Ali Imran ni pertama untuk hiburkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mana tu Allah SWT akad keluarga Ali Imran ni kerana apa? Kerana dia istiqamah di atas perintah Allah, di atas mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak syirik dengan Allah Subhanahu wa taala, taat dia patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun satu ketika satu fitrah berlaku, dia ni tak tenggelam, orang tidak peduli, orang hina, tak cerita dia ni tidak dihargai, tidak diakui, tapi tak, Allah Subhanahu wa taala dia muliakan. Sebab tu ajib dalam surah ni, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadika. Dalam surah ni Allah Taala katakanlah Allah yang memiliki segala kerajaan. Dalam genggaman Allah boleh bagi kuasa pada siapa yang dia kehendaki, dia boleh tarik daripada siapa yang dia kehendaki. Ni Allah. Dan begitu juga mulia dan hina dalam genggaman Allah. Mulia dan hina
Jadi kalau kemuliaan adalah genggaman Allah, kehinaan adalah genggaman Allah yang buat putusan siapa dia hina, siapa dia mulia. Lepas tu kita nak tawajuh pada siapa dia sepatutnya. Tak, sebab tu Allah bagi tu falillahil izzatu jami'a. Tak, milik Allah, kemuliaan ni milik Allah. Dan ni contoh. Mana tu kalau satu orang itu benar-benar berpegang teguh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak peduli dengan orang lain. Tak. Hanya dia tawajuh pada Allah SWT. Hanya dia terkesan dengan Allah, dengan perintah Allah dia terkesan. Maka orang lain ni walaupun satu ketika dia dihina, tak, dia tetap mulia. Dia tetap mulia. Tengok Ali Imran. Mana satu zaman orang tak kenal dia. Siapa kan Nabi tak cerita dalam hadis. Mana hikmah dia Nabi SAW tak cerita ni, tak, supaya kita dapat faham dengan jelas. Supaya kita pun kalau benda ni Nabi war-war ke dalam hadis, duk cerita semua pada para sahabat Ali Imran ke tak? Sampai ke zaman kita benda ni akan jadi masyhur. Jadi bila jadi masyhur kan, jadi sepupu Abu Bakar, jadi sepupu Sayyidina Umar, jadi sepupu masyhur ke tak? Jadi kita tak hidup zaman dia, tak pernah lalu satu fitrah yang mana dia ni dulu tidak dikenali. Tak. Seperti mana Nabi Musa, seperti para anbiya kan? Kita terkenal kan tak? Sebut Nabi Musa terkenal. Sebut semua para anbiya. Sebab sentiasa disebut. Dalam Quran pun tengok Allah SWT cara letak pun. Al-Imran Sinisa, nama surah sebenarnya. Kemudian nama dia isteri dia berkenaan dengan isteri dia ya? Ajib. Tak. Jari disebut supaya bila kita tadabbur kita Allah semua kita dapat faham dengan cepat. Gapo dia? Bahawa satu orang yang mana mempertahankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, taat pada Allah Subhanahu Wa Taala walaupun satu ketika dia dihina. Tak. Dia tidak dihargai. Tak. Tapi bila Allah Taala putuskan mulia, dia tetap mulia. Kita sendiri bila kita gini tiba-tiba ke bila baca surat ni baru pas ya Ali Imran, ada Ali Imran. Ada ni. Ni satu orang yang mana, satu keluarga yang mana pernah dihina. Tapi Allah SWT ayat pada kita, pada umat Nabi SAW, pada yang kita baca Quran ni, maka kalau kita berpegang teguh dengan kita Allah, berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW, walaupun orang pandai macam-macam, orang pandai. Tak. Orang pandai tak cerdik. Biasa begitu. Orang munafik kan tak? Kan dalam surah Baqarah kita baca kan tak? Anu'minu kama amana as-sufaha. Manusia aku beriman seperti mana bodoh tu beriman. Dia jadi gitu kan? Sebab para sahabat tak peduli. Para sahabat hanya peduli dengan Allah dan Rasul ya. Dia orang yang mana hanya peduli Allah dengan Rasul ni orang akan panggil bodoh lalu. Orang akan panggil bodoh lalu. Ni aja. Orang nampak tak cerdik. Orang nampak tak cerdik. Tapi sebenarnya inilah orang cerdik sebenarnya. Allahu Akbar. Tengok para sahabat. Surah lepas kita baca surah ni, kita akan baca surah An-Nisa. Surah An-Nisa cerita panjang lebar tentang munafik. Tentang munafik. Bila turun ayat Allahu Akbar. Bila turun ayat apa? Walau anna katabna alaihim an yaqtulu anfusakum aw yakhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Ajib. Ayat ni ayat 66 surah An-Nisa. Sebelum ayat 66 tu muka surat sepipi lebih. Bermula ayat ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang beriman, taatlah kamu pada Allah dan taatlah kamu pada Rasul. Dan juga pada pemimpin kamu. Bila berlaku perselisihan, kembali pada Allah dan Rasul. Syarat dia. Bila berlaku perselisihan, maka kembali pada Allah dan Rasul. Kemudian satu muka surat Allah SWT jelaskan sifat orang munafik. Orang munafik ni lagu mana? Dia dakwa dia Islam. Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaik wa ma unzila min qabl tapi yuriduna an yatahakamu ila at-taghut aqad umiru an yakfuru bih. Allah beritahu, kamu tahu tak wahai Muhammad, berkenaan satu golongan, satu orang, satu jenis manusia ni, dia dakwa dia beriman dengan Allah, dia dakwa dia beriman dengan kitab Allah, dia beriman dengan kitab sebelum ni. Dia suruh dakwah. Tapi bila dia ajak ikut kitab Allah, ikut panduan daripada kitab Allah SWT, maka kamu tengok dia tak sih. Tak sih ikut. Dan bila dia ajak supaya ikut Allah dan Rasul, maka kamu Allah Taala bagi tahu kamu akan dapati golongan munafik ni akan halal kamu sungguh-sungguh. Kemudian Allah Taala bagi tahu, Allah Taala hantar Rasul ni untuk sebagai ikutan. Kemudian ayat seterusnya Allah Taala kata, tidak beriman kamu demi Tuhan kamu wahai Muhammad, orang yang mana tidak puas hati dengan Allah dan Rasul ni, iman tak masuk dalam hati dia. Syarat iman masuk, iman akan sempurna bila kita puas hatinya hanya Allah dan Rasul. Kemudian ayat yang kita bagi tahu tadi, walau anna katabna alaihim an iqtulu. Kalulah kami perintah kepada mereka,
Allah Ta'ala bagi tahu ni munafik ni apa sebenarnya? Dia bukan tak puas hati dengan perintah Allah kan. Dia bukan tak puas hati dengan perintah Allah, dia kata perintah Allah tak sesuai. Dia bukan masalah sesuai dak. Munafik ni sentiasa dia nak canggah perintah Allah. Bukan sesuai ke tak sesuai. Sebenarnya perintah Allah semua sesuai. Tapi dia akan cari alasan biar perintah Allah tak sesuai. Biar perintah Allah Ta'ala tak sesuai. Dia Allah SWT jelas pada kita, kalau perintah Allah SWT tak sesuai pun, tak sesuai sungguh. Dia sesuai. Allah Ta'ala bagi, kalulah kami perintah pada mereka supaya bunuh diri. Dia keluar daripada tanah air mereka. Nasib mereka tidak akan buat. Mereka tidak akan buat. Ni ayat ni Allahu Akbar. Kalau kita tidak tengok kepada para sahabat dah, kita akan jadi pening. Tak. Ayat ni turun berkenaan dengan taat pada Allah dan taat pada Rasul. Jadi bila ayat ni turun Abu Bakar radhiyallahu anhu dari Ibnu Katsir, tengok Ibnu Katsir datang dengan sanadnya, tapi dia ambil daripada Ibnu Abi Hatim Ar-Razi. Tafsir Ibnu Abi Hatim Ar-Razi dengan sanad dia daripada Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Ni cucu meriwayatkan hadis daripada tok dia. Jadi bila ayat ni turun kan, Abu Bakar radhiyallahu anhu bagi tahu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah ya Rasulullah, lau amartani an aqtula nafsi la fa'altu. Abu Bakar kata apa? Demi Allah wahai Rasulullah, kalau kamu perintah pada saya untuk bunuh diri, saya akan buat. Ya, ini sahabat. Bila turun ayat tu, para sahabat mesyuarat sama dia. Lau fa'ala rabbuna la fa'alna. Ni para sahabat. Kalau Allah SWT perintah pada kita, untuk bunuh ni, kita akan buat kerana Allah. Kerana Allah. Ini iman para sahabat. Dan Nabi bila baca ayat ni kan, tengok pada Ibnu Mas'ud kan tak? Nabi kata ni, Ibnu Abdu Ummi, kalau Allah SWT kataba alaihi la fa'ala. Kalau Allah SWT perintah ke supaya bunuh diri tak? Nah macam ni, Ibnu Mas'ud akan buat. Pada tempat lain, ketika mana Nabi baca ayat ni, Abdullah bin Rawahah ada. Ni tengok, ni tokoh-tokoh Nabi sebut ni. Bagaimana para sahabat, bagaimana iman para sahabat. Dan Nabi baca ayat ni, lau kataballahu subhanahu wa ta'ala ala hadha, kalau Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan ke atas kita perkara ni, mana bunuh diri ni, Nabi paling pada Abdullah bin Rawahah, lakana hadha min hadhil ayah. Nabi kata, nescaya Abdullah bin Rawahah ni termasuk di kalangan ayat ni. Termasuk di kalangan ayat. Tuan-tuan, ni himmah para sahabat. Para sahabat ni hanya terkesan dengan apa? Dengan perintah Allah dan Rasul. Dengan perintah Allah dan Rasul. Dia hak ni hak kita kena ada. Hak ni kita kena ada. Dia ayat ni batal belaka. Tak orang buat alasan kepada dia. Tak. Kalau perintah Allah SWT bagi mudarat, maka tinggal perintah Allah SWT. Itu bahaya. Tak. Kita tahu perintah Allah kerana perintah Allah SWT kita faham, baru kita ikut. Kita mentauhidkan Allah kerana tauhid itu masuk akal bagi kita. Tidak. Kita mentauhidkan Allah sebab perintah Allah. Kita buat ni kerana perintah Allah. Sebab tu dalam ahkam kita banyak perintah-perintah Allah SWT kita tidak faham. Sembahyang maghrib 3 rakaat, berapa 3 rakaat? Isyak 4 rakaat. Subuh 2 rakaat. Zuhur 4 rakaat. Asar 4 rakaat. Tawaf 7 kali. Melontar dengan batu kerikil kecil. Tak faham. Kalau satai kat sepatut kat. Kalau orang Arab ke tak? Pekong dengan lipa. Geredah ni. Tak. Pekong dengan lipa baru. Orang Arab kan dia kalau boleh pekong lipa atas kepala, tak boleh kata kepala. Satu perhinaan. Tak. Pekong dengan lipa ni hina. Sebab tu tak boleh pekong lipa ke orang Arab. Tak. Kita pekong lipa biasa. Kita main pekong lipa, kita main. Tak. Orang Arab. Lipa ni untuk kaki. Pekong. Satu perhinaan. Tapi Nabi SAW ajar bagi melontar ni. Dengan batu kerikil. Batu kecil je. Batu kecil. Mana benda dah? Kenapa kena pakai air? Tak kena pakai. Tak. Ini banyak amalan-amalan, banyak perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang mana tidak difahami. Yang kita faham kepada ni perintah Allah. Sebab sebenarnya ni taslim ni.
Ni hakikat ni. Ni nak bina ni. Taslim pada Allah SWT. Apa buat kan ni? Sebab perintah Allah. Dia kita mahu rasa semua perintah Allah ni besar. Dia besar tak besar perintah Allah, dia tengok besar tu dia. Zat dia. Hak ni kita kena usaha. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sudah habis surah Baqarah. Ni surah Ali Imran. Surah Ali Imran. Surah Ali Imran ni ajar pada kita untuk sabar di atas kebenaran. Di atas kebenaran. Dia Allah SWT namakan Ali Imran ni untuk bagi panduan pada kita. Umat akhir zaman ni. Ingat, siapa dia berpegang dengan perintah Allah, walaupun keadaan dia tidak menyembelahi dia, dengan dia taat perintah Allah SWT, maka dia dihina. Maka ingat, ni panduan, ni Ali Imran. Mana satu zaman, pada zaman dia dihina. Tengok Allah Ta'ala uji Ali Imran ni. Dahlah dia berpegang teguh dengan kitab Allah, dia berpegang teguh dengan tauhid, tidak syirik dengan Allah SWT. Kemudian dapat anak perempuan Maryam, anak perempuan pula buting. Bayar kan? Tengok Allah Ta'ala uji. Oh tu payah. Ni benda payah belaka ni. Benda payah belaka ni. Payah kita dapat kita beriman dengan ni semata-mata kerana perintah Allah, kerana kita Allah ya. Kalau satu orang tu dia ada fikrah dia, oh bahaya. Seperti mana orang zaman Nabi, orang zaman Maryam diutus ada? Allah Ta'ala ujikan dia kan. Nabi Isa lahir daripada Maryam tanpa sentuhan orang lelaki. Mana pernah berlaku? Tak, gadis sunti tiba-tiba mengandung kan. Lepas tu ayat Nabi pula kan. Nabi pula. Dahlah kita ni mukhalafah dengan orang ramai ni sebab kita pegang teguh ni. Kita paling pada pegang teguh dengan kita Allah. Tidak syirik dengan Allah SWT. Kita dakwah kita betul. Tu berlaku gini daripada keluarga kita. Mana memang dihina. Sebab tu sampai sekarang tu, sebab sekarang kita tengok dalam YouTube kan tak berkenaan dengan orang kita tanya Israel kan di Israel sendiri kan tak. Apa pandangan kamu tentang Maryam? Apa pandangan kamu tentang Isa, tentang Yesus? Gapo dia? Anak luar nikah. Tuduhan dia apa sampai sekarang? Sampai sekarang ni. Dia sudut tuduhan, dia diwar-war kayak gitu. Tak. Anak luar nikah. Dek zaman tu zaman sains. Zaman yang mana masyhur dengan perubatan. Tentu dah. Sebab tu mukjizat Nabi Isa AS dia lawih tu. Sebab tu Allah SWT zahirkan kepada Nabi Isa kepada dia tengok. Tak betapa Allah SWT punya kudrat lebih hebat lagi. Kalau dia tu zaman perubatan yang dihantar Allah SWT zahirkan Nabi Isa ni, tak zaman perubatan. Sebab tu mereka tak terima Maryam. Tak terima Maryam. Tak terima Nabi Isa. Sebab tu Allah Ta'ala bagi mukjizat pada Nabi Isa ni kepada dia. Dan perkara-perkara yang mana untuk mematahkan hujah dia. Allah Ta'ala tunjuk kudrat dia. Orang mati hidup semula. Orang buta asa, celek, sopak sembuh. Tak, dia sesuai dengan zaman tu. Tapi satu ketika tu tak memang dihina lah. Sebab apa? Sebab di media zaman tu, ulama-ulama, mufti-mufti zaman Nabi Isa diutuskan tu kan, semua tuduh begitu belakang Nabi Isa kan, keluarga Ali Imran ni. Jadi sebab itulah tuan-tuan, Allah SWT dengan hikmah dia letak surah nombor 3 dibaca dalam kitab umat Nabi SAW, di akak ni keluarga Ali Imran ni sampai sekarang ni, untuk balas jasa dia, pengorbanan usaha ni, pengorbanan keluarga ni diletak dalam Quran kita dan dinamakan di antara surah-surah 114 surah ni ada surah apa? Ali Imran. Ali Imran. Dan surah ni tajuk utama dia sabat, bertahan di atas kebenaran. Seperti mana bertahannya keluarga Ali Imran di atas kebenaran. Walaupun keadaan suasana tidak menyembelahinya, tapi dia tetap sabar, teguh. Allah ajib bila kita perhati lagu ni kan tak? Baru nampak keseluruhan surah ni. Sebab tu lepas ni bila kita jumpa, kita baca lagi surah ni kan, kita akan bahagian kedua ni tentang para sahabat, tentang peperangan Uhud. Dalam peperangan Uhud apa dia? Allah SWT perintah pada para sahabat apa dia? Sabar. Takwa dia sabar. Takwa dia sabar. Ni asas kejayaan umat ni. Takwa agama, takwa di atas perintah Allah. Sabar di atas ujian. Dan apa perkara perintah Allah Taala di depan. Allah Taala buat syarat, bila dua ni ada, maka nusrah akan datang. Bantuan Allah SWT akan datang.
Jadi mula-mula sekali ayat kita baca tadi, daripada mana punca sabat, punca kita dapat istiqamah di atas kebenaran ni? Mula-mula sekali tentang Allah. Baca alif lam mim, apa dia? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah. Ini sumber kekuatan kita ni. Kena jelas tentang Allah Subhanahu taala. Betul, kita kena jelas tentang Allah. Kita kena ada rasa gerung pada Allah Subhanahu taala. Biar dalam kepala kita tidak termasuk, tidak ada tasawur, kita kena ikut, kita boleh ikut orang lain. Tuhan kita hanya Allah. Kita buat tamsil semua kan tak? Tuan-tuan, tak, kita dengan Allah SWT ni seperti mana? Satu orang itu dengan CEO dia yang ada 50,000, kita kata 50,000 dia punya pekerja dia, CEO. Tak? Dengan 50,000. Tuan-tuan, kalau kita duduk satu syarikat yang mana bawah satu orang CEO ni, tak, ni syarikat milik dia. Tu kita ni anak buah dia, tuan kita dia. Segala arahan dalam kerja kita ni, tak, semua daripada dia belakang. Mana boleh ambil daripada orang lain? Kalau supervisor, manager dia bercanggah dah, kena kembali pada dia juga. Dia buat dah, tepek dah. Tak, bagi tahu dah. Kalau berselisih apa-apa, rujuk pada dia semula. Pada dia. Tu boleh bayar tak kalau orang yang mana CEO begini, dan kita buat kerja bawah dia, syarikat ni bawah arahan dia belakang, tiba-tiba tak kedai rucik, tokai kedai rucik tu mari arahan masuk dalam syarikat kita ni, tak kena ikut arahan dia. Mana tinggal arahan CEO ni? Boleh masuk akal? Mana boleh? Arahan tokai kedai rucik tu, pintu pagar kilat dia tak masuk, tak boleh masuk. Pintu pagar syarikat dia pun tak boleh masuk. Kena sekat jaga petai lagi. Kalau kita ada zaman kita lah, takrib lah. Takrib. Dia siapa dia? Siapa dia nak masuk arahan ni? Tak, pekerja kita nak ikut arahan dia buat apa? Lepas tu kita takrib. Kalau sama-sama manusia. Sama-sama manusia. Bagaimana dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Sedangkan kita ni makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, kejadian Allah Subhanahu. Tiba-tiba kalau dari rumah Allah Taala sendiri masuk arahan orang lain. Tak nak terima. Tak, maknanya kalau boleh terima juga, bagaimana nak akad takbir depan Allah Subhanahu Wa Taala? Khilaf dengan perintah Allah Subhanahu, khilaf dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan sepatutnya hubungan kita dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, hubungan kita dengan perintah dia sepatutnya lagu mana? Kita tak terkesan dengan orang lain. Sepatutnya. Sebab tu Allah SWT cerita ayat ni mula apa? Sumber kekuatan sahabat ni mana? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Yang kedua apa dia? Quran. Nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan. Itu Quran. Quran ni sebab tu bagi wa anzalal furqan. Quran ni furqan, bezakan hak dengan batil. Rujuk sini. Dia Quran juga bagi tahu tentang Allah SWT. Sifat Allah apa dia? Tengok ayat lepas tu kan. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Dia yang buat manusia. Dia yang huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Allah, ajib. Dalam surah An-Najm kan? Ajib eh. An-Najm. Bila Allah nak kritik manusia kan? Huwa a'lamu bikum id kuntum ajinnatun fi butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Ajib. Allah Taala kata Allah lebih tahu lagi tentang kamu. Bila lagi Allah Taala tentang kita? Ketika mana mu dulu masih lagi janin dalam perut mak kamu, masa tu mu tak tahu ke satu. Tengok bahasa Allah Taala guna. Benar Allah Taala tahu sebelum Allah jadikan langit dan bumi lagi tahu dah kita. Tapi cara Allah SWT guna bahasa kan? Tak. Allah lebih tahu lagi. Allah nak bagi tahu, nak batal kan? Tentang ilmu selain daripada dia kritik tak masyarakat Mekah. Dia kritik bagi tahu Allah Taala lebih tahu lagi tentang kamu. Bila lagi Allah Taala lebih tahu? Masa kamu masa tu jadi janin lagi. Duduk dalam perut mak kamu lagi. Masa tu tak tahu ke satu. Ilmu Allah sudah sempurna dah. Tiba-tiba bila jadi manusia sempurna, kamu petika perintah Allah SWT. Mu siapa dia? Tengok bahasa Allah Taala guna. Tak. Sentiasa Quran dia menimbulkan, tak, bagi tahu pada kita ni supaya ihsas tu timbul. Ihsas kebesaran Allah, kebesaran ilmu Allah, kebesaran kudrat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ini asas untuk kita dapat sabat di atas kebenaran. Kemudian Allah Taala bagi tahu tentang Quran sekali lagi. Gila, Allah Quran. Quran ni apa? Ilmu dia. Ilmu Allah SWT. Dan bagaimana sifat orang mukmin? Warasikhuna fil ilm, orang yang mana sabat, orang yang mana kemah ilmu dia ni, apa saja bagi daripada Allah, yaquluna amanna, kami beriman. Kullun min indi rabbina, apa sahaja daripada Tuhan kami ikut ya.
Dia Allah kata wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Dia tidak dapat pengajaran melainkan orang cilik-cilik ni. Cilik. Dari antara sumber untuk kita sahabat lagi kepada dia, doa pada Allah SWT. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da. Jadi itu hadirin hadirat muslimin muslimat, ini sumber untuk kita sahabat di atas kebenaran kepada dia, jelas tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua apa? Quran sendiri. Ini sumber untuk kita sahabat. Yang ketiga apa dia? Allah Taala bagi tahu dak taslim pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat dak doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, tawajuh pada Allah Subhanahu Wa Taala. Rabbana la tuzigh qulubana. Kemudian muka surat seterusnya Allah SWT cerita di antara punca menyebabkan manusia ni gelecah, jauh daripada Allah, tidak dapat istiqamah kepada dia ni. Tak zuyyina linnas hubbus syahawati minan, ni punca dia. Manusia dihias pada suka pada syahwat, suka pada wanita-wanita, ramai pengikut, harta yang bertimbul-timbul daripada emas dan perak, kenderaan-kenderaan yang berjenama, binatang-binatang ternak ke, kebun-kebun ladai-ladai. Kata ini yang menyebabkan manusia, Allah tak nak bagi tahu, tak gelecah. Tengok, susunan cukup sempurna. Kemudian apa lagi? Ayat selepas tu, ulama-ulama peranan. Ulama-ulama dari surah ni siapa dia? Yahudi dan Nasara. Ulama-ulama ahlul kitab yang datang ke syubhat-syubhat pada umat ni, yang berdebat, bagi tahu dia pun betul juga, ni pun betul juga. Ni bagaimana nak buat? Pada zaman kita ni kan. Tak, ustaz ramah, ustaz tu kata gitu, saya tengok Allah. Ni ayat inna dina indallahil Islam. Ini panduan kita. Tak, inna dina indallah, agama di sisi Allah hanya Islam. Wa makhtalafal ladina, Allah Taala kata tidak berlaku perselisihan kepada orang yang mana kami bagi pada mereka kitab, pada mereka ilmu kitab. Apabila telah datang pada mereka petunjuk kami, melainkan kepada puncanya barian, deki ya. Puncanya kebenaran tak mari daripada pihak dia. Puncanya Allah Taala bagi tahu. Kemudian Allah Taala bagi resolusi. Lagu mana nak selesai masalah ni? Siapa dia betul bila berlaku perselisihan? Ni Allah Taala suruh Nabi ucap ni, fa in hajuka, sekiranya mereka berdebat dengan kamu wahai Muhammad. Siapa dia nak tahu betul? Apa dia betul? Ni panduan kita. Fa in hajuka, sekiranya mereka berdebat dengan kamu wahai Muhammad. Ulama-ulama Yahudi, ulama-ulama Kristian mari berdebat dengan Nabi. Bagi tahu kita betul juga. Tak, macam-macam orang bila degil tak? Macam-macam dia tuai juga, dia pusing tak? Kahking kan? Dia rasa dia betul juga. Jadi ni Allah Taala bagi neraca. Kalau zaman kita, ustaz ni kata betul, ustaz ni kata betul, ni kata betul, ni kata lagu mana? Ni Allah Taala bagi resolusi. Fa in hajuka, sekiranya mereka berdebat dengan kamu, faqul, katakanlah wahai, siapa dia betul ni? Hak betul, aslamtu wajhiya lillah wa man ittaba'ani. Aku serah diri aku ni pada Allah Subhanahu Wa Taala. Taslim pada Allah. Saya jadikan paksi saya Allah semua. Pusat perhatian saya Allah, pusat tawajuh saya Allah. Saya serahkan diri saya pada Allah semua. Begitu juga orang yang ikut aku. Dia siapa umat Nabi paling ikut Nabi ni, orang gini juga. Orang yang mana paling taslim pada Allah Subhanahu Wa Taala. Taslim pada Allah maksudnya apa? Taslim pada perintah Allah kan. Taslim pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Taala berkata, wa qul lil ladzina utul, katakanlah wahai Muhammad pada orang yang berdiri pada mereka ilmu kitab. Ilmu kitab. Dia siapa sahaja ni? Aslam tu, adakah kamu pun serah diri pada Allah juga? Kamu setuju juga ke perintah Allah? Fa in aslamu, sekiranya kamu setuju juga ke perintah Allah, taat perintah Allah, maka kamu betul juga. Wa in tawallau, kalau kamu berpaling, maka hanya aku hanya menyampaikan. Betul eh? Taslim pada perintah Allah semua. Semua ayat dakwah betul? Tak? Betul. Sekarang ni perintah Allah ada depan kita ni. Perintah Allah Taala depan. Siapa dia paling betul sekali? Paling taat perintah Allah. Sunnah Nabi lagu mana? Perintah Allah lagu mana? Gitu ya. Tak? Tengok Allah SWT bagi tahu. Manusia akan berdebat, bagi tahu, berhujah. Maka siapa dia paling betul? Orang yang paling betul sekali, orang yang mana paling serah diri pada dia pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana paling serah diri pada Allah ke? Paling taat pada Allah Taala. Taat seperti mana Allah Taala nak. Lagu mana Allah Taala nak? Seperti mana Nabi wayak. Seperti mana Nabi ajar. Seperti mana Nabi ajar. Hani aslam. Dek wa man ittaba'ani, siapa ikut aku? Siapa ikut aku? Sebab ada orang tanya hamba kan. Bab surah hamba tu semaya gini juga. Semaya rapat-rapat juga. Kita tak haji semaya jarak-jarak. Alhamdulillah. Dari Lundan ni Pak hamba ni 2-3 surah, alhamdulillah. Tak. Surah bukan surah orang dakwah, surah bukan orang biasa-biasa. Alhamdulillah. Daripada dulu sampai lah ni. Rapat-rapat. Betul. Ni taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia nak suruh kita canggah dengan mufti-mufti semua kan.
Jadi apa hukum ustaz? Fatwa ustaz? Orang semaya jarak-jarak ni fatwa dia gapo dia? Tak. Pendapat kita gapo dia? Pendapat kita tu orang semaya jarak-jarak ni itu bukan semaya Nabi, itu bukan semaya sahabat, itu bukan semaya Abu Bakar, itu bukan semaya Sayyidina Umar, itu bukan semaya. Waktu semaya tu kita tak tahu semaya siapa dia. Nabi kata sallu kama raaitumuni usalli. Kok pastinya Nabi kata apa? Semaya seperti mana aku semaya. Semaya seperti mana aku semaya. Mudah-mudah gitu. Dan kita taslim pada Allah SWT. Allah Taala suruh ikut Nabi, kita ikut Nabi. Dan ini Allah Taala ajar kepada kita. Sekiranya kamu berdebat masing-masing dakwah betul tak betul, maka Allah Taala kata kepada kamu, fakul, katakanlah wahai Muhammad, aslamtu wajhiya lillah. Aku serah diri pada Allah SWT. Serah pada perintah Allah. Allah kata lagu tu. Aslamtu wajhi. Dan juga wa man ittaba'ani, Nabi kata, dan orang yang ikut aku pun lagu ni juga sifat dia. Orang yang ikut aku lagu ni juga sifat dia. Dan bagi tahu pada orang lain, ustaz-ustaz lain. Tak. Wa qul lil ladina utul, berkata pada ahlul kitab, berkata pada ustaz-ustaz, fa in aslamtum, kamu pun serah diri pada Allah Taala juga. Kalau kamu serah diri pada Allah Taala juga, maka kamu betul juga. Tapi kalau kamu tak serah diri pada Allah Subhanahu Wa Taala, tak serah diri, tak patuh perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Serah sini bukan masalah syirik kan? Siapa kata masalah syirik? Syirik bukan masalah tauhid. Tauhid ni perintah Allah Taala. Kita mentauhidkan Allah kerana perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan tauhid tu sebab kita fikrah dia sesuai dengan kita tak. Baru kita mentauhidkan Allah sebab perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab perintah tak ni. Sebab tu masuk neraka ni bukan masalah syirik saja. Sebab tu orang 60 tahun ibadat, 70 tahun ibadat, dia tak syirik. Tapi tak taat perintah Allah Taala. Dan bila dia nak mati, dia pesan pada anak dia, bila abah mati, harta saka tu bagi sama rata. Khilaf dengan hukum Allah. Tidak taslim pada Allah SWT. Berkaitan dengan harta dia tu tidak taslim pada hukum Allah SWT. Masalah tu. Tidak taslim. Tak, dia bukan syirik dengan Allah SWT. Tidak taslim. Tak. Hukum berkaitan dengan faraid itu pada Allah SWT. Tak serah pada Allah SWT. Tak, dia ikut faraid. Maka kerana sifat dia tu, dia dimasukkan dalam neraka. Kerana dia dimasuk dalam neraka. Jadi tengok Allah SWT bagi tahu pada kita resolusi. Tak, bagi tahu pada Nabi, bila orang dia berdebat, nak tahu betul tak betul, siapa dia paling ikut Allah SWT? Siapa dia paling taat pada? Siapa paling ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jadi tengok dalam surah ni. Tak, supaya tak mari syubhat-syubhat macam-macam. Panduan yang cukup kemah dalam surah Ali Imran. Surah yang mana tajuk utama dia tu kena ingat. Surah ni apa tajuk dia? Ats-Tsabat. Dan untuk kita istiqamah di atas kebenaran. Kita sambung semula. Apa yang baik daripada Allah SWT, apa yang kurang daripada hamba, aku qul hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan min ula. Radina billahi rabban wa bil islam bi Muhammad nabiyyin wa rasul walhamdulillah.